Ini sememangnya dalam perhatian kerajaan, bukan saja yang sekarang, bahkan terdahulu. Yang betul dari segi governance, di sana wujud jawatankuasa kabinet menangani kesesakan Tambak Johor. Kali ini dipusikan oleh TPM 2. Tambak Johor ini setahun, untuk tahun ini, dia merupakan laluan yang dilalui hampir 136 juta travelers atau pengguna. Dengan unjuran peningkatan sebesar 15% tahun, itu bermaksud menjelang 2025, angka itu akan meningkat sehingga 150-an juta. Demikianlah gambaran tentang angka travelers yang melalui laluan tersebut. Dari segi logistik bangunan Sultan Iskandar ini, kapasiti dewan penumpangnya cuma boleh menampung 3,000 orang dan dia ada 284 kaunter dan diurus kendali oleh hampir 20 agensi. Baik. Soalan mersing ingin bertahu apakah ikhtiar yang dilakukan oleh Jabatan Imigresen untuk menambah baik mutu perkhidmatan. Yang pertama ialah dilakukan gabungan kaunter. Gabungan kaunter ni maknanya sebelum ini orang yang melalui Tambak Johor khususnya di Singapura atau dia kena cop pasport dulu. Lepas tu dia kena pergi ke satu lagi kaunter di depan untuk dia bayar, dia ataupun dia touch and go dan juga dia bayar JPJ. Dua hentian ini makan masa 20 saat untuk diselesaikan urusan. Kita gabungkan kaunter, sekarang jadi penjimatan sebanyak 5 hingga 8 saat. Pada kita kecil. Tapi kalau kita berada di lapangan, di tempat itu, dia memberikan impak yang sangat besar. Jadi sekarang 38 kaunter gabungan siap pada Julai tahun ini. Daripada 2, kita satukan. Yang kedua adalah terdapat sebanyak 100 laluan M-Bike. Maknanya penunggang motosikal dari Malaysia, dari Johor khususnya ulang-alik hari-hari ke Singapura, dia cuma perlu sentuh M-Bike. 3 second, 3 saat, palang terbuka. Dia terus pergi ke Singapura. Dulu, Singapura bila penunggang motosikal kita menghampiri kompleks imigresen Singapura, Singapura kenakan 3 perkara. Yang pertama, kena buka helmet. Kedua, kena matikan enjin. Ketiga, kena tolak. Dan itu menyebabkan kesesakan. Kita sampaikan perkara itu kepada kerajaan Singapura dan hari ini Singapura tak buat lagi 3 syarat itu. Bahkan Singapura mulai Januari ini, dia akan guna pula sistem barcode. Baik laluan BSI ataupun laluan TUAS. Jadi itu antara yang akan melegakan. Itu yang kedua. Yang ketiga, minggu lepas, saya dan Menteri Besar Johor turun ke kompleks Sultan Iskandar. Kita luncurkan pula laluan kontra. Pada masa sibuk, laluan kontra bermaksud macam kita buat dekat gate parlimen kita awal pagi. Kita boleh masuk laluan keluar tu. Begitulah kita buat laluan kontra di Johor. Terutama Jumaat, Sabtu, Ahad, hujung minggu yang memang pengembara itu lebih tinggi bilangannya. Yang keempat, hari ini di bangunan Sultan Iskandar, prinsip kita adalah 284 kaunter tu jangan tak ada orang. Oleh itu isu penjawatan. Jabatan Imigresen 2 bulan sekali kita keluarkan graduate di pusat latihan di Port Dickson. Segera kita turunkan mereka bertugas di BSI. Kita juga sekarang sedang memuktamadkan single entry point dan juga single border agency. Single entry point, KDN sedang memperhalusi terma-terma. Bermaksud
persefahaman antara Malaysia dan Singapura akan membawa nanti kaedah single entry point yang akan diumumkan. Tapi Perdana Menteri baru ini umumkan single border agency. Saya sebut tadi, di BSI ada 20 agensi. Jabatan Immigration, Polis, Markis, Custom dan segala macam. Single border agency bermaksud kita ke arah mempunyai satu agensi tunggal. Dengan cara itu, dari segi governance, pengurusan, koordinasi, perbelanjaan dan kecekapan akan dapat dicapai. Saya sebutkan bahawa kesemua ikhtiar ini adalah merupakan ikhtiar yang berterusan dan dia tak boleh terhenti. Sebab setakat ini yang jawatankuasa Kabinet mengenai kesesakan yang dibuat pada tahun 2019 kemarin sampai sekarang, kita telah membelanjakan dan akan membelanjakan sehingga 264 juta ringgit. Satu jumlah yang besar sebagai tanda bahawa kita punya komitmen berterusan untuk membantu melegakan isu kesesakan di Tambak Johor. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuan Ketua. Terima kasih Bapak Menteri. Tadi Bapak Menteri ada menyebut berkaitan dengan jawatankuasa mesyuarat jawatankuasa khas bagi menangani kesesakan Tambak Johor. Jadi soalan tambahan saya yang pertama, apakah tindakan susulan termasuk langkah yang diambil ekoran penutupan laluan tikus yang digunakan pejalan kaki untuk memasuki kompleks CIQ, dan kedua mungkin keluar sikit daripada KDN, iaitu adakah jawatankuasa khas ini juga ada berbincang mengenai pembinaan semula Jambatan Bengkok ataupun apa-apa jabatan bagi menggantikan Tambak Johor. Terima kasih. Laluan tikus, saya bincang dengan Menteri Besar Johor baru ini. Keputusan dia kita tutup. Isunya keselamatan. Laluan tikus bermaksud pejalan kaki. Menghampiri kompleks, dia akan naik pengangkutan awam. Tapi kalau jumlahnya ramai, rekod polis menunjukkan berlaku kemalangan. Jadi isunya adalah menjaga nyawa. Keputusan yang kita buat adalah tutup. Baik. Idea yang sedang kita bincangkan adalah untuk mengadakan feeder bus lah, bus. Daripada benarkan mereka jalan kaki walaupun jaraknya pendek, kita nak usahakan perkhidmatan bus untuk laluan yang pendek itu. Asal mereka boleh sampai ke kompleks bangunan Sultan Iskandar dengan selamat. Daripada situ, mereka akan berbaris untuk melalui proses imigresen seperti biasa. Jambatan Bengkok di peringkat jawatankuasa Kabinet ini belum pernah masuk dalam jadual perbincangan. Jadi selamat untuk saya katakan idea untuk mengembalikan semula pembinaan Jambatan Bengkok itu buat masa sekarang tidak berbangkit. Terima kasih. Ahli-ahli yang berhormat, sekarang tamatlah sesi untuk waktu pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan pada hari ini. Terima kasih yang berhormat. Yang berhormat. Terima kasih Puan Yang Pertua. Mengikut peraturan mesyuarat 12/1, Samohon mencadangkan bahawa mesyuarat pada hari ini tidak akan ditangguhkan sehingga jam 7 malam dan selepas itu majlis mesyuarat akan ditangguhkan hingga jam 10 pagi hari Rabu 18 Oktober 2023. Terima kasih. Saya menyokong. Ahli-ahli yang berhormat, sekarang saya kemukakan masalah kepada majlis untuk diputuskan. Masalahnya ialah usul seperti yang dikemukakan tadi hendaklah disetujukan. Ahli-ahli yang bersetuju kata bersetuju, yang tidak kata tidak, lebih suara bersetuju. Usul disetujukan. Yang berhormat, saya bangun bawah peraturan mesyuarat. Saya berbuat demikian ialah untuk meneruskan kesinambungan yang dibuat oleh PH dulu. Dulu masa DAP jadi pembangkang, hari-hari bawa 18.1 dan dilayan dengan baik. Tapi sekarang saya tak pernah dilayan dengan baik. Jadi saya heran macam mana reformasi parlimen boleh dibawa. 18.1 yang saya bawa hari ini ialah telah pun saya hantar semalam. Iaitu berhubung dengan 35.1 arahan speaker bahawa tidak boleh dibawa masuk peranti. Perkataan peranti itu apa dia? Adakah ini peranti? Ataupun apakah ini peranti? Apakah peranti? Adapun kertas ini peranti. Sebab apa? Dia orang baca, dia tak tengok speaker. Saya seorang yang saya baca, saya tengok speaker. Okey, sebab apa? Saya baca tengok speaker. Orang yang paling banyak tengok speaker saya. Tambah speaker ni lagi banyak saya tengok. Jadi kenapa kita pelarangan ini
larangan ini tidak sesuai dibuat dengan Yang Berhormat peraturan Arau. 31. Yang Berhormat, 31 tengok sebut 35.1. Seorang ahli yang hendak bercakap hendaklah bangun di tempatnya dan apabila dipanggil oleh pengurusi maka hendaklah ia berdiri mengarahkan ucapannya kepada pengurusi. Saya arahkan ucapan kepada pengurusi. Apa kena mengena dengan 31 dengan peranti? Jadi Yang Berhormat, saya bawa 18.1 ini sebab rakyat tertanya-tanya, sudahlah mereka Yang Berhormat dihalang Arau. untuk masuk dalam berita-berita utama, tapi nak gunakan ini pun tak boleh. Ya, Ini hanya Yang untuk Berhormat TikTok Arau. dan Yang Berhormat suruh pakai apa ni, Sila duduk YouTube. dulu. YouTube juga aplikasi social media. Jadi Yang Berhormat, saya minta supaya dibenarkan guna peranti tetapi menghadap pada speaker, sebab kalau tidak Yang Berhormat 31 Arau. ini merupakan satu peraturan yang pertama sekali dalam dunia dipakai di Cukup, parlimen. cukup. Sini ada nota speaker untuk Arau. Ya. Ahli-ahli yang berhormat, Tuan Yang di-Pertua telah menerima 2 usul di bawah peraturan mesyuarat 18.1 daripada Yang Berhormat Arau pada hari Isnin 16 Oktober 2023. Kedua-dua usul tersebut telah diterima selepas jam 10 pagi semalam dan tidak cukup 24 jam untuk diputuskan pada hari ini selaras dengan peraturan mesyuarat 18.2. Maka ia masih dalam pertimbangan Tuan Yang di-Pertua dan akan diputuskan esok. Terima kasih. Sementara menunggu speaker tu, saya nak kena berucap dan saya terpaksa pakai. Kalau Yang Berhormat tak bagi, saya akan pakai iPad apa tu. Saya akan pakai yang parlimen pun boleh. Yang keduanya saya nak tanya, ni kameraman yang banyak ni yang boleh pula kameraman masuk ambil gambar. Kita tengah tidur sikit pun ambil gambar. Jadi ini macam mana Yang Berhormat? Arahan siapa? Dan setengahnya daripada Kementerian Perdagangan. Cukuplah, Arau. Dan setengah daripada JPM. Cukup. Dulu tak pernah Arau orang sila ambil duduk. gambar. Jangan bazir masa. Bukan, Yang Berhormat. Bukan, soal Arau masa. sedang bazir masa. Yang Berhormat. Yang Berhormat Arau, cukuplah Yang tunggu Berhormat. keputusan Tuan Bagi saya ulas sikit lah. Speaker. Seminit, Yang Berhormat. Tak rugi. Tak Jangan rosak. bazir masa seminit pun jangan bazir. Setengah minit. Dunia tak kiamat kalau saya bagi setengah minit, Yang Berhormat. Yang Berhormat, kehadiran mereka. Cukuplah Arau. Yang Berhormat, untuk apa saya tanya mereka masuk ambil gambar? Saya dah pening kepala memikirkan. Saya pun pening kepala tengok Arau macam ini. Okey, Yang Berhormat. Jadi 18.1 tu sementara menunggu keputusan speaker, saya Sementara digunakan menunggu, untuk sila duduk. buat pada hari ini. Sila duduk Arau. Okey. Okey. Aturan urusan mesyuarat dan usul-usul DR31 2023 Rau Undang-Undang Perbekalan 2024 menyambung semula perbahasan atas masalah bahawa rau undang-undang ini dibacakan kali yang kedua sekarang. Saya akan baca senarai pembahas untuk hari ini. YB Ayah Hitam, YB Beluran, YB Sempurna, YB Besut, YB Kotak Marudu, YB Bengkalan Cepa, YB Ipoh Barat, YB Muar, YB Ledang, YB Pacok, YB Kotak Melaka, YB Romping, YB Sri Aman, YB Macang, YB Tawau, YB Parit, YB Tuaran, YB Labuan, YB Pentong, YB Padang Besar. Jadi saya jemput Yang Berhormat Ayah Hitam sebagai Ketua Parti mempunyai 20 minit. Terima kasih Timbalan Yang di-Pertua. Tahniah saya ucapkan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kerana berjaya membentangkan Belanjawan 2024. Saya telah menalaah dan juga meneliti belanjawan ini dan merumuskan Belanjawan 2024 ini ada 3 kategori yang boleh saya kelaskan. Pertama, cadangan yang saya sangat bersetuju. Kedua, ada cadangan yang saya setuju tetapi perlu penambahbaikan. Dan ketiga, cadangan yang saya kurang bersetuju dan justifikasinya dan diharapkan kerajaan dapat mempertimbangkan saranan saya dengan sewajarnya. Saya mulakan dengan perkara yang saya sangat bersetuju di dalam Belanjawan 2024. Pelan liberalisasi visa Malaysia umpamanya. Dalam usaha kita hendak menarik sasaran 26.1 juta pelancong untuk datang ke Malaysia yang berpotensi menjana pendapatan 89 bilion ringgit buat negara. Pelan seperti ini sangat penting. Itu satu isu yang itu satu keputusan yang sangat tepat bagi merancangkan ekonomi negara. Saya memuji langkah kerajaan memperkenalkan 3 inisiatif baru di bawah pelan ini yang secara langsung akan memberi sumbangan besar kepada ekonomi, khususnya pelancongan dan pembuatan kepada pembangunan negara. Pertamanya, pengenalan PAS lawatan sosial jangka panjang untuk pelajar antarabangsa yang telah tamat pengajian bagi menampung keperluan tenaga mahir industri di Malaysia. Itu sangat tepat.
Kedua, menambah baik kemudahan visa on arrival, pas lawatan sosial dan tawaran multiple entry visa, terutamanya dari negara India dan China kerana merupakan pasaran besar. Dan ketiga, memudahkan cara kelulusan pas pengajian bagi pelabur strategik dalam sektor utama. Itu sangat penting kerana pelabur bawa duit masuk ke Malaysia. Di samping itu, saya amat menyokong langkah kerajaan melonggarkan syarat-syarat seperti permohonan Malaysia My Second Home MM2H bagi meningkatkan kedatangan pelancong pelabur asing ke Malaysia. Penambahbaikan MM2H ini pasti akan dapat meningkatkan aktiviti pelaburan dalam pasaran kewangan Malaysia dan industri hartanah negara kita. Saya berharap MM2H ini diuruskan oleh MOTEC, bukannya KDN. Kriteria permohonan tidak boleh terlalu tinggi, rigid seperti jumlah simpanan tetap di bank dan kurang fleksibiliti dari segi penggunaannya dan bukti pendapatan bulanan melebihi RM40,000 sebulan yang tidak realistik dan kurang berdaya saing berbanding dengan negara jiran. Seterusnya, untuk perkara yang saya setuju tapi memerlukan penambahbaikan seperti inisiatif pelepasan cukai sehingga RM2,000 bagi yuran khusus peningkatan kemahiran dan juga kemajuan diri. Saya sokong keputusan ini untuk perluaskan skop bagi pelepasan gaya hidup meliputi yuran untuk menyertai khusus tersebut. Jadi, sekejap. Beralih kepada perkara yang terkandung dalam belanjawan yang saya setuju tetapi ada ruang untuk penambahbaikan. Saya ingin menyarankan lagi agar kerajaan turut memberi pertimbangan untuk meningkatkan amaun pelepasan diri dan tanggungan bagi pembayar cukai pendapatan individu yang setakat ini kekal pada RM9,000 setahun. Sebab amaun tersebut tidak lagi realistik dan tidak disemak sejak tahun 2010. Setelah 13 tahun berlalu, inflasi telah meningkat dengan ketara sekali. Saya rasa wajar kerajaan menaikkan amaun pelepasan diri dan tanggungan kepada RM12,000 yang bersamaan dengan RM1,000 setiap bulan bagi menggambarkan senario kehidupan rakyat yang sebenarnya pada hari ini. Saya yakin peningkatan amaun pelepasan diri ini akan membantu golongan B40 dan M40 yang amat tertekan dengan inflasi. Dan seterusnya, saya ingin menyentuh tentang cadangan yang terkandung dalam belanjawan yang saya kurang bersetuju dan saya menyertakan justifikasi saya. Pertamanya, cukai keuntungan modal CGT. Pelaksanaan CGT bagi perusahaan saham tidak tersenarai oleh syarikat tempatan berdasarkan keuntungan bersih pada kadar 10% berkuat kuasa pada 1 Mac tahun depan. Ini tidak terpakai kepada syarikat yang tersenarai di bursa. Kenapa? Kerana kita khawatir pasaran saham kita akan meredup. Akan tetapi, bila unlisted shares dikenakan CGT, pasti ramai pengusaha SME tempatan akan mengeluh dan rasa tidak adil kenapa terdapat perbezaan layanan 2 darjat atau double standard oleh kerajaan. Public listed company tidak dikenakan CGT, baik pelabur domestik ataupun asing. Tetapi untuk syarikat tempatan yang berkorban, bekerja keras, membayar cukai kepada negara, mereka pula tertaluk pada CGT ini. On top of that, terpaksa lagi membayar cukai korporat setiap tahun seperti syarikat tersenarai di bursa. Saya ingin mengumpulkan satu soalan yang sangat relevan. Adakah CGT dikenakan ke atas pembelian unlisted share syarikat oleh individu? Ataupun adakah CGT hanya dikenakan ke atas perolehan unlisted share oleh sebuah syarikat sendirian berhad ke atas syarikat sendirian berhad yang lain? Perkara ini perlu diberi pencerahan. Cabaran untuk melaksanakan CGT ini ialah bagaimana kita hendak menilai kos asas kepada unlisted share sebagai 10% CGT yang dicadang dikenakan pada keuntungan bersih. Dalam keadaan di mana saham yang telah diperoleh sejak bertahun-tahun yang lalu ataupun sebuah syarikat yang telah diperbadankan sejak bertahun-tahun yang lalu dengan modal asas yang begitu rendah, keuntungan bersih tentulah akan menjadi besar. Nampaknya tidak adil untuk mengenakan 10% CGT pada perbezaan antara hasil jualan dan kos. Di Australia, kos asas berdasarkan pelarasan inflasi dipertimbangkan dalam perkiraan CGT. Persoalannya, adakah Malaysia akan mengambil contoh Australia untuk menerima pakai kos asas berdasarkan pelarasan inflasi? Saya turut ingin bertanya tentang pengenaan cukai ke atas kerugian yang tertimbul daripada pelupusan tersebut. Adakah kerugian dibenarkan untuk dibawa ke hadapan dan menolak keuntungan bercukai daripada normal cost of business atau ring fence terhadap urus niaga berkaitan pelupusan unlisted share? Adakah selepas ini
akan ditetapkan satu had tertentu untuk jumlah tahun yang rugi yang boleh dibenarkan dibawa ke hadapan. Nasib baik kali ini kerajaan mempertimbangkan pengecualian CGT dalam beberapa aktiviti seperti initial public offering IPO dan penstrukturan dalaman syarikat tertakluk pada syarat. Kalau tidak, kebanyakan syarikat tempatan tidak akan membuat IPO di Malaysia, sebaliknya akan berhijrah ke Singapura dan juga Hong Kong. Satu lagi situasi yang menarik ialah CGT akan dilaksanakan pada 1 Mac tahun depan. Pada waktu yang sama, kita sedang melaksanakan cukai keuntungan harta tanah atau RPGT. Ini boleh dilihat sebagai redundant. Pakar-pakar percukaian seperti Deloitte, Ernst & Young juga berpendapat bahawa tidak boleh ada double taxation. Kalau syarikat yang menguruskan hartanah, dia akan kena cukai 10 hingga 30% untuk RPGT. Maka, adakah pindahan undang-undang terhadap akta RPGT akan dilakukan dalam tempoh terdekat? Sebelum ini, pernah berlaku beberapa kes. Terdapat individu yang telah membayar RPGT sebanyak 10% selepas menjual tanah. Tetapi LHDN telah membawa kes di ke mahkamah. Akhirnya, apa yang berlaku ialah individu tersebut tidak boleh membayar RPGT, tetapi ianya dikenakan income tax yang dengan kadar yang lebih tinggi kerana dikira sebagai sumber pendapatan individu. Ini adalah antara contoh atau presiden yang berlaku kecelaruan apabila kita melaksanakan double taxation. CGT dan RPGT adalah antara pertindahan cukai yang tidak sepatutnya wujud. Kita perlu mengambil iktibar daripada insiden ini. Mengenai e-invoicing, saya sedia maklum bahawa kerajaan bercadang menguatkuasakan e-invoicing secara mandatory kepada pembayar cukai dengan pendapatan atau jualan tahunan melebihi 100 juta ringgit mulai 1 Ogos tahun depan. Sementara pembayar cukai yang lain mengikut fasa mulai 1 Julai 2025. Walaupun kerajaan Madani tidak pernah secara terbuka mengakui mahu memperkenalkan semula GST, tetapi komponen-komponen dalam GST seperti e-invoicing telah mula kelihatan dan diperkenalkan secara piecemeal. Indikatornya sangat jelas dan tidak dapat kita nafikan. Bagi saya, e-invoicing ini sememangnya tidak diperlukan kerana sistem GST merangkumi e-invoicing. Kenapa e-invoicing dilaksanakan? Ini merupakan satu subset daripada GST. Sekarang kita belanja untuk pembelian software pelaksanaan e-invoicing, tetapi sekiranya satu hari nanti kita terpaksa balik kepada GST, kita terpaksa berbelanja kali kedua untuk perkara yang sama. Ini satu pembaziran. Pada tahun 2015, kita pernah melaksanakan GST. Ketika itu, kita tidak perlu e-invoicing. Ini kerana di bawah GST, semuanya jelas dan transparan. Sekarang kita buat SST dan untuk mengelakkan syarikat membuat invoicing yang palsu, kita terpaksa pakai software lain untuk e-invoicing. Kenapa perlu berlaku pertindahan ini? Just go straight to GST, semua masalah beres. Di sini saya ingin bertanya, sistem online LHDN dan SSM boleh diintegrasi atau tidak? Apakah jaminan sistem ini tidak akan tergendala akibat daripada isu teknikal yang akhirnya akan menyusahkan para peniaga? Tepuk dada, tanya selera, are we ready? Ini melibatkan soal transaksi duit yang banyak dan tidak boleh berlakunya server down. Kerana satu unit saja keluar satu invoice, tengah malam kalau server down akan membawa malapetaka. Jika kita mengiwas kembali panduan invoice cukai dan penyimpan rekod yang masih boleh dirujuk dari laman web rasmi Jabatan Kastam di Raja Malaysia jelas mengatakan bahawa invoice cukai mesti dikeluarkan dalam masa 21 hari dari tempoh pembekalan. Pembekal mestilah menyimpan salinan invoice cukai dan yang asal hendaklah disimpan oleh penerima. Hanya orang berdaftar GST boleh mengeluarkan invoice cukai sama ada dalam bentuk elektronik ataupun bercetak. Jadi rupusannya ialah boleh bawa balik GST, tak perlu lagi e-invoicing. Ini satu pembaziran. Kalau tak suka nama GST, sudah ada ura-ura komponen GST telah dibawa balik. Jadi saya rasa tak perlu kita buat pembaziran sebegitu. Mengenai cukai barangan bernilai tinggi, ini apa definisi barang bernilai tinggi ini? Dulu disebut cukai barangan mewah dan dulu juga secara spesifik kita sebut jam tangan dan juga handbag akan dicukai. Sekarang saya dengar perkataan handbag tu kali ini saya tak dengar dengan jelas. Dan ditambah pula diganti dengan jewelry iaitu barang kemas.
Saya ingin minta penjelasan mengenai takrifan sebenar barang bernilai tinggi ini. Apa definisi barangan bernilai tinggi? Masih lagi jam tangan dan handbag yang pernah diumumkan sebelum ini dan kini ditambah dengan barang kemas? Ataupun ada lagi barangan lain yang akan ditakrifkan sebagai barang bernilai tinggi? Bagaimana kerajaan akan menentukan barangan bernilai tinggi berdasarkan nilai ambang? Macam mana tentukan nilai ambang atau berdasarkan jenama? Dulu, saya memang sebelum ni saya dengar nilai ambang RM10,000 telah dicadangkan untuk jam tangan, RM20,000 untuk barang kemas dan RM200,000 untuk kereta. Adakah nilai ambang ini telah dimutamatkan? Adakah benar kertas cadangan yang pernah diedarkan oleh MOF kepada para pemegang taruh kira-kira 2 bulan yang lalu termasuk Dewan-Dewan Perniagaan? Satu lagi persoalan yang penting mengenai high value goods tax ialah adakah ianya hanya dikenakan kepada barang baru ataupun termasuk juga barang terpakai second hand? Saya nak tanya juga, HVGT ini dikenakan ke atas kenderaan. Bagaimana dengan pembelian EV menilai lebih daripada RM200,000? Jadi jangan sampai pelayanan 2 darjat. Demi menggalakkan sektor pelancongan, kerajaan bersetuju iaitu HVGT tidak dikenakan ke atas pelancong dan terdapat counter refund HVGT seperti zaman GST. Sudah tentu pegawai-pegawai custom perlu ditempatkan di tempat pelepasan pelancong. Kalau begitu, terus saja laksana GST kerana counter refund yang sama akan diwujudkan pada tahun hadapan. Mengenai kenaikan cukai perkhidmatan SST, bagi memperluaskan asas cukai, kerajaan telah mencadangkan kaedah naikkan daripada 6% kepada 8% dengan perluasan skop termasuk logistik pembongkaran dan juga underwriting dan karaoke. Ini dijangka membawa hasil tambahan 900 juta pada 2 tahun hadapan. Tapi impaknya serta-merta sangat besar. Saya memberi contoh mengenai perkhidmatan logistik yang dikenakan SST 8%. Jika perkhidmatan logistik dikenakan SST, saya rasa harga barang pasti akan naik. Misalnya, syarikat logistik akan dikenakan 8% SST. Sebelum ini tidak ada. Barangan yang dibawa daripada pelabuhan sampai ke kedai. Dan peningkatan kos akibat SST ini, siapa yang akan tanggung? Walaupun kerajaan umum syarikat logistik layak mendapat diesel bersubsidi, tetapi SST 8% itu tetap kena ditanggung oleh satu pihak, tidak lain tidak bukan ialah pengguna. Kita tahu dalam zaman ini e-commerce adalah satu perkara yang popular pasca COVID-19. Sudah tentunya penghantaran barangan melalui syarikat logistik, kalau perluasan SST 8% ni untuk juga merangkumi perkhidmatan logistik, kesannya akan mengakibatkan harga barang naik. Dari sudut yang lain, meskipun kerajaan telah mengumumkan diesel bersubsidi akan diteruskan dinikmati oleh syarikat logistik, tetapi ini tidak menyelesaikan masalah kerana ianya merupakan 2 perkara yang berasingan. Jadi mula-mula SST 8% telah pun dikenakan semasa syarikat logistik menghantar barang ke kedai semasa shipping. Kemudian pengangkutan dan penghantaran barangan dari kedai ke tempat pelanggan biasanya menggunakan lori kecil berkuasa diesel. Perbezaan setiap liter diesel bersubsidi dan tanpa subsidi adalah sebanyak RM1.60 dengan harga bersubsidi semasa RM2.15 berbanding dengan harga pasaran RM3.75. Maka sekali lagi kepada peniaga, mereka terpaksa menaikkan harga sedikit kerana kos pengoperasian perniagaan sudah meningkat akibat daripada SST 8% dan penggunaan diesel oleh lori semasa pengangkutan barang dari kedainya. Jadi dalam perkara ini, siapa berani kata inflasi tidak akan naik? Saya pasti inflasi akan naik. Inflasi terhadap rakyat jelata ini perlu diselidiki oleh kerajaan madani. Dan sekejap lagi. Satu lagi persoalan saya tentang SST. Memandangkan perluasan skop juga 8% dikenakan ke atas brokerage. Saya ingin mendapatkan pengesahan sama ada perluasan skop ini meliputi aktiviti brokerage atau perkhidmatan remiser dalam pembelian saham syarikat tersenai di bursa. Apa reaksi pasaran? Persoalan lazim di kalangan pembuat dasar cabaran pertama yang perlu diatasi oleh kerajaan ialah mampukah kerajaan mengutip SST dengan secara berkesan. Sebagaimana yang telah diketahui, pelaksanaan SST ini didakwa tidak secekap GST dalam menangani masalah ketirisan dan pengelakkan bayaran cukai oleh golongan yang tidak bertanggungjawab.
Saya ingin beralih kepada satu lagi cukai korporat. Cukai korporat Malaysia sehingga hari ini antara yang tertinggi dalam rantau ni, kedudukan ke-7 dan ke-8 sebanyak 24%, lebih tinggi berbanding jiran-jiran kita. Singapura 17%, Brunei 18.5%, Cambodia 20% dan Vietnam 20%, Thailand 20% dan Indonesia pun baru 21%. Apa yang menyebabkan kita ketinggalan dalam perkara ini? GST. Ketiadaan GST menyebabkan kadar cukai korporat kita antara yang paling tinggi. Syarikat asing yang hendak membuka perniagaan akan lari ke negara jiran yang kadar cukai korporatnya jauh lebih rendah. Malaysia akan menjadi negara yang kurang daya tarikan untuk syarikat gergasi antarabangsa menubuhkan ibu pejabat serantau di sini. Dan saya bagi contoh, pada tahun 2016, US mempunyai cukai korporat 35%. Kini cukai korporat US pun hanya 21%, rendah daripada Malaysia, dan Malaysia kekal pada 24% cukai korporat. Dulu kita laksanakan GST supaya kita dapat turunkan lagi cukai korporat untuk menghampiri Singapura dan mampu bersaing dengan negara jiran dan untuk mendapatkan lebih banyak pelaburan asing. Dan kita lihat ianya dapat mengelakkan transfer mispricing yang sering berlaku oleh syarikat-syarikat yang ingin lari atau mengurangkan cukai dengan memindahkan keuntungan mereka dari negara yang cukai korporatnya tinggi kepada negara yang cukai korporatnya rendah. Rumusannya lah, hanya dengan pelaksanaan semula GST, barulah cukai korporat dapat diturunkan dan Malaysia perlu berdaya maju. Kepada kerajaan Madani, saya konsisten. GST adalah cukai yang efisien. Kalau tak suka nama, tukarlah nama. Pakailah apa nama. Lupakan kisah lama. 5 perkara yang telah saya cakap dulu, kita masih boleh bagi pemberian tunai, kita boleh zero rated, kita boleh bagi exemption list, kita turunkan daripada 6% kepada 4%, kita memperbaiki mekanisme untuk refund input tax. Saya rasa kita boleh buat. Dan demi kepentingan negara, move on, bawa balik GST. Mengenai sektor pendidikan, saya mengalu-alukan pengumuman Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk memberi peruntukan RM1 bilion untuk penyelenggaraan sekolah. Saya mohon agar KPM memberi pecahan peruntukan berdasarkan jenis sekolah, SJKC, SJKT, SABK, SK, SMK, SMJK, Complement School dan sekolah berbalik. Lazimnya pecahan peruntukan ini dapat diperoleh sejak 2008 hingga 2022. Akan tetapi data ini tidak dapat diperoleh pada tahun ini. Saya yakin KPM yang mengamalkan prinsip keterusan pasti mempunyai data-data ini sebagai rujukan. Pada waktu yang sama juga, saya berharap Kerajaan Madani dapat merealisasikan projek pembinaan baru 10 buah SJKC dan perpindahan 6 buah SJKC yang telah diluluskan oleh mantan Menteri Pendidikan pada 26 Oktober 2017. 2 buah SJKC baru seperti SJKC Kuek Ho Yau, SJKC Simau Yu harus diberi kelulusan pembinaan dengan segera. Kerana duit sudah ada, keperluan mendesak dan majlis pecah tanah kedua-dua buah sekolah SJKC ini telah pun berlangsung pada tahun 2018. Mantan Menteri Pendidikan zaman PH Mazli Malik pada 28 Jun 2018 juga memperakui perkara ini. Selain daripada itu, beberapa buah sekolah SJKC San Surya, Dengke, SJKC Lee Loi Seng, Kuala Selangor, SJKC Tun HS Lee Ulu Tiram juga harus dipercepatkan proses pembinaannya kerana LPS dan jawatankuasa pembinaan sekolah ini sudah menyediakan dana yang cukup. Sebagai kesimpulan, Puan Yang di-Pertua, saya ingin minta kerajaan supaya membuat penepian secara berkekalan tentang caj MDR yang telah saya bawa sebelum ini. Kerana penggunaan duit now QR ini tidak melibatkan kos pun. Malahan kita tak payah papar pun, masuk dalam handphone peniaga, dia boleh. Dan saya rasa justifikasi oleh bank yang mengatakan khusus cyber security perlukan pelaburan, itu merupakan tanggungjawab bank. Kalau kita gunakan tunai pun dia kena sediakan cashier. Kalau dia nak sediakan ATM machine pun kena sediakan wang ringgit. Kalau nak mencetak currency note pun kena kos dan siling apatah. Itu adalah satu perbelanjaan yang besar. Jadi jangan gunakan justifikasi yang tidak masuk akal. Yang penting pertahankan pengguna kita sebagai jurucakap rakyat dan kita minta penepian waiver secara berkekalan dan Bank Negara Malaysia merupakan pemegang saham terbesar dalam syarikat ini. Dan pada waktu yang sama 11 bank tempatan mereka sudah untung banyak, tak perlu lagi mendapat keuntungan yang berlebihan. Akhir sekali, pelebaran plus highway dari Sedenak sampai ke Simpang Renggam, saya sokong kerana 900 juta telah diperuntukkan. Ini fasa kedua, dulu daripada Kulai sampai ke Sedenak, Sedenak sampai ke Simpang Renggam. Tapi jangan lupa,
ada 45 km lagi dari Simpang Renggam sampailah ke Air Hitam. Saya minta kita sempurnakan ini sebagai fasa terakhir bagi membolehkan pelebaran kepada 3 lorong untuk satu arah. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Air Hitam. Saya jemput Yang Berhormat Beluran. Terima kasih Yang Berhormat Speaker. Pasawa mengharapkan agar harga lantai padi dinaikkan daripada RM1,200 kepada RM1,500. Malah Ketua Pengarah bahagian padi beras di Kementerian juga melalui statement mengatakan bahawa kuantum yang sesuai pada ketika ini adalah dinaikkan daripada RM1,200 setan kepada RM1,500 satu tan. Ini mengambil kira kuantum yang dibenarkan oleh kerajaan kepada Bernas untuk menaikkan 25 ke 30% harga runcit beras putih import yang ada di pasaran sekarang. Matlamatnya adalah untuk menjaga industri padi beras, untuk memastikan bahawa beras putih tempatan tidak dimanipulasi seperti apa yang berlaku ketika ini, dan untuk masa depan negara berkaitan dengan sekuriti makanan negara. Tetapi apa yang dimaklumkan, diumumkan oleh Menteri Keuangan melalui bajet, harga lantai padi ini dinaikkan sekadar RM100 kepada RM1,300 satu tan pada ketika ini. Jadi soalan saya, adakah kerajaan mengambil satu dasar pendekatan baru pengumuman harga lantai ini dengan mengambil kira industri beras keseluruhannya, industri padi beras keseluruhannya, mengambil kira tendensi bahawa beras putih tempatan ini akan dimanipulasi lagi seperti apa yang berlaku sekarang ini. Kerajaan tidak boleh membuat dasar secara ad hoc, tidak boleh membuat dasar secara knee-jerk, kerana dia akan memberi kesan kepada sekuriti makanan negara ke jangka masa panjang. Yang Berhormat Speaker, dalam menangani sekuriti makanan ini, kita tidak boleh melihat dari sudut pandangan pengguna sahaja, tetapi melihat dari sudut pandangan dan kebajikan pengeluar. Jika kita tindas pengeluar padi dengan harga lantai yang murah, dia akan mengganggu-gugat pengeluaran padi dan beras negara. Kita tindas industri pengeluaran ternakan ayam, pengeluar telur, juga akan akhirnya mengancam dan memberi kesan kepada industri keseluruhannya. Apa yang berlaku jika keadaan ini berlaku di atas penindasan atas dasar kerajaan? Kita akan bergantung kepada import bahan makanan yang berterusan daripada luar. Kita boleh mengeluarkan padi, beras dengan harga yang murah, tetapi disebabkan oleh harga import yang mahal, kita berhadapan dengan kekurangan beras putih tempatan. Kita dulu adalah pengeluar telur, ayam, tetapi disebabkan oleh dasar yang menghalang pertumbuhan industri, kita akhirnya menjadi pengimport ayam, pengimport telur. Menteri sampai ke India untuk cari telur daripada India. Jadi saudara Yang Berhormat Speaker, kita perlu melihat soal menangani kos sara hidup ini sebagai satu soal yang merangkumi keseluruhan semua, pengeluar dan juga pengguna. Kita cukup dengan janji dan tindakan knee-jerk daripada kerajaan. Bila kita kurang jagung, berbagai agensi kerajaan, GLC, yang tampil untuk kononnya nak tanam jagung dan menampung kekurangan jagung untuk ternakan haiwan negara kita. Bila kita kurang telur, banyak GLC yang datang dengan proposal untuk ternak telur, ayam, begitu juga. Tetapi akhirnya kita masih berhadapan dengan pengeluaran yang tidak mencukupi. That knee-jerk policy, knee-jerk participation yang harus dikurangkan oleh jabatan agensi GLC yang ada di negara kita. Jadi itu merupakan penting. Sebab itu saya melihat bahawa kerajaan harus melihat semula kuantum kenaikan harga lantai padi daripada 1,300 yang diumumkan melalui bajet kepada satu kuantum yang menasabah untuk mengelakkan manipulasi dan juga untuk membangunkan industri padi beras tempatan ke arah yang lebih baik. Itu penting, Yang Berhormat Speaker. Meskipun belanjawan 2024 tertinggi dalam sejarah, RM393.8 bilion,
Namun seperti tahun lalu, kita nampak belanjawan ini sebagai business as usual. Adalah kelainan dengan pelbagai istilah dan ungkapan yang digunakan oleh Yang Berhormat Menteri Kewangan. Misalnya bajet pembangunan kepada Sabah dalam belanjawan 2024 adalah sebanyak 6.6 bilion ringgit. Tetapi jika dinilai secara timbang tara, peruntukan ini sebenarnya hanya sekadar 7.3% daripada jumlah belanjawan pembangunan, iaitu sebanyak 90 bilion ringgit. Soalan saya, Yang Berhormat Speaker, adakah ini mencerminkan keperluan pembangunan yang diperlukan oleh Sabah, yang diperlukan oleh Sarawak, dua negeri yang juga Speaker datang daripada Sarawak? Walaupun saya menyambut baik hasrat kerajaan menaikkan kadar pemberian khas interim kepada 300 juta untuk Sabah berbanding dengan 260 juta pada tahun 2023, 125.6 juta ringgit pada tahun 2022, namun belanjawan ini tidak menjawab secara terperinci tentang tuntutan hak hasil Sabah sebanyak 40%, seperti yang termaktub dalam perkara 112C dan 112D Perlembagaan Persekutuan. Komitmen kerajaan untuk melunaskan perkara 112C dan D ini masih tidak jelas sehingga kini. Rakyat meletakkan harapan yang tinggi apabila kerajaan membuat banyak pengumuman dan menjanjikan tata kelola, akan tetapi pelaksanaan yang masih bersifat ad hoc. Kerajaan juga nampak masih tidak mempunyai langkah konkret dalam soal menangani kos sara hidup dan kenaikan harga barang. Masih samar usaha kerajaan untuk mengukuhkan nilai ringgit. Menurut pakar ekonomi daripada University of Science Technology, belanjawan ini tidak memberi penekanan menyeluruh terhadap masalah struktur pension dan bantuan perlindungan sosial. Begitu juga dengan perincian tentang struktur model dasar gaji progresif yang dijanjikan sebelum ini. Seharusnya hala tuju jangka pendek, sederhana dan panjang kerajaan bagi memacu pertumbuhan ekonomi negara perlu jelas dan telus. Lebih-lebih lagi di sebalik ketidaktentuan ekonomi global dengan menyediakan rangka kerja institusi yang mampu meletakkan ekonomi negara di landasan yang tepat. Soal dasar flip-flop harus dikurangkan kerana ia ini akan melemahkan confidence pelabur ke atas negara kita. Yang di-Pertua Speaker, laporan pemantauan ekonomi Bank Dunia 2023 menekankan pentingnya pendekatan menyeluruh kerajaan dalam memperkukuhkan kedudukan fiskal negara dan meningkatkan kemampanan fiskal negara melalui dengan mengambil kira ruang fiskal yang terhad. Pada kerajaan ingin meluaskan asas hasil cukai, seharusnya fokus juga diberikan untuk membesarkan saiz kek ekonomi kepada rakyat. Tidak gunanya kerajaan meningkatkan cukai di negara ini jika hasilnya yang dijana dibelanjakan tidak berhikmah atau tidak dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh rakyat. Apakah perincian serta implikasi secara terperinci berhubung kenaikan kadar cukai perkhidmatan 8% kepada rakyat? Secara realistiknya, ini akan menyebabkan berlaku rantaian kenaikan harga barangan apabila kos pengangkutan, logistik dan kos bahan mentah meningkat. Seperti yang dikatakan oleh Air Hitam tadi. Ini bermakna walaupun terdapat pengecualian cukai untuk sektor makanan, minuman serta telekomunikasi, namun rangkaian barangan yang mengalami kenaikan harga secara keseluruhannya tetap akan membebankan rakyat. Adakah sasaran kerajaan untuk mengurangkan defisit cukai, defisit fiskal kepada 3% daripada KDNK akan dapat dicapai dalam tempoh 2 tahun? Mengambil kira sasaran 5 tahun ini. Saya ingin bertanya sama ada kerajaan bersedia untuk menyemak semula sasaran ini sekiranya diperlukan. Pada masa yang sama, dasar ekonomi negara perlu disokong dengan pengukuhan ekosistem R&D bagi menjamin pertumbuhan ekonomi. Hal ini kerana kekurangan peruntukan dalam bidang R&D terus menjadi antara cabaran Malaysia mencapai status negara berpendapatan tinggi menjelang 2030. Contohnya, R&D negara hanya mewakili lebih kurang 1% daripada KDNK dan perlu ditingkatkan. Sebab itu saya menyambut baik dana 510 juta ringgit untuk pembangunan R&D di bawah MOSTI dan KPT.
Tetapi apakah ini mencukupi dan berapa sebenarnya kesan manfaat yang akan didapati oleh negeri-negeri sepanjang tahun depan ini? Yang berhormat Yang Dipertua, walaupun pada dasarnya rasionalisasi subsidi dapat membantu meringankan beban fiskal negara, keberkesanan pelaksananya perlu dipastikan supaya benar-benar efektif dapat disalurkan kepada setiap golongan yang memerlukan dan tidak menambah beban rakyat. Berhubung cadangan pengapungan harga telur dan ayam, saya khawatir sama ada kerajaan mempunyai pelan khusus terutama dari segi mekanisme pelaksanaannya. Supaya tidak timbul U-turn. Kita dibagi assurance tidak akan ada U-turn seperti U-turn yang dibuat sebelum ini. Justru saya berharap agar kerajaan dapat memberikan perincian tentang tindakan susulan yang akan diambil terhadap isu ini supaya langkah ini tidak akan memberi kesan yang terlalu mendedak kepada rakyat. Perlu ada soft landing bila kita tarik subsidi ayam dengan telur. Walaupun pada dasarnya saya bersetuju kerana penarikan subsidi ayam dan telur dan pengapungan harga ayam dan telur akan membangunkan industri ternakan ayam dan juga ternakan pengeluaran telur di negara kita. Sebagai satu pusat yang dipertanggungjawabkan ke atas kelulusan pembangunan projek pembangunan, Kementerian Ekonomi perlu memastikan segala sasaran outcome projek dicapai supaya rakyat dapat menikmati manfaat daripada pelaksanaan projek di bawah rolling plan ke-12. Ini merupakan perstrukturan baru. Dulu EPU memantau projek. Tetapi sekarang ini bila ada Kementerian Ekonomi, EPU, Kementerian Ekonomi bukan saja memantau projek tetapi menjadi pelaksana projek. Sebab itu perlu memastikan bahawa sasaran outcome projek dapat dicapai. Dia ada kementerian dan juga agensi yang tertaluk kepada penggunaan wang kerajaan yang disalurkan melalui Kementerian Ekonomi. Mengenai status pembasmian kemiskinan tegar, menurut yang berhormat Perdana Menteri, data terkini menunjukkan kadar kemiskinan tegar telah menurun daripada anggaran 1% tahun 2020 kepada 2% atau hanya 18,000 isi rumah KIR yang miskin tegar ketika ini. Soalnya Datuk yang berhormat Speaker, adakah angka ini menerangkan situasi sebenar? Memandangkan sehingga 30 September 2023, sebanyak 110,665 KIR miskin tegar masih direkodkan dalam sistem IKC. Menteri Kawan kata, sekarang ini tinggal 18,000 KIR miskin tegar. Tetapi daripada rekod KIR miskin tegar IKC kita masih ada 110,663. Perlu dijelaskan mana satu data yang betul. Sama ada data Menteri Kewangan ataupun data Menteri Ekonomi. Kerana ini akan memberi kesan hasrat dan niat kerajaan untuk menoktakan kemiskinan sebelum ujung tahun ini. So, satu kata 18,000. Kementerian ini kata 110,663. So, ini perlu dijelaskan oleh kerajaan. Sejauh mana pula mekanisme pemantauan dan kejayaan program seperti Inisiatif Pendapatan Rakyat IPR. Awalnya disasarkan untuk meningkatkan pendapatan bulanan 100,000 KIR miskin tegar B40 dan dikecilkan sekarang ini disasarkan untuk membantu 12,000 KIR. Jadi itu perlu dilaksanakan, perlu diperjelaskan oleh kerajaan. Isu fragmentasi harus ditangani bagi mengelakkan pertindihan fungsi agensi ataupun penyampaian mesej berbeza kepada kerajaan. Untuk itu, kerajaan wajar meneliti cadangan menginstitusikan pemantauan pelaksanaan ekonomi medani seperti yang dilaksanakan dalam kerajaan terdahulu di bawah dasar wawasan kemakmuran bersama 2023. Dengan adanya usaha sedemikian, pemantauan terhadap pelaksanaan projek-projek dapat dijalankan secara lebih berkesan, selaras dengan matlamat yang disasarkan oleh kerajaan. Jadi, Yang Berhormat Speaker, satu perkara di bawah kementerian, lazimnya pengauditan abetul luar negara ini, dilaksanakan melalui 3 agensi kerajaan. Kementerian Pertanian, JAKIM dan juga Kementerian Kesihatan. Ini merupakan tim pengaudit
yang mengaudit abattoir luar negara bagi pengimportan daging daripada luar negara. Tetapi saya dipahamkan, dimaklumkan baru sekarang ni, Kementerian telah menggugurkan Kementerian Kesihatan sebagai salah satu daripada pengaudit abattoir luar negara ini. Apa rasional dibuat ini? Adakah kepentingan rakyat Malaysia dari segi biosafety makanan, kesihatan makanan terjamin, dan kenapa tindakan dibuat sedemikian rupa? Apa masalah penglibatan Kementerian Kesihatan sebagai tim pengaudit abattoir luar negara? Silakan. Jadi saya harapkan agar komen-komen yang saya berikan ini dapat diambil, diterima baik bagi menentukan perjalanan bajet 2024 ini akan dilaksanakan sebaiknya. Terima kasih, Yang Berhormat. Terima kasih Yang Berhormat Beluran. Saya jemput Yang Berhormat Sempurna 20 minit. Terima kasih. Tuan Speaker, saya nak 13. 13. Cukup bilang. Saya bukan nak tanya cukup bilang. Saya nak dapat pengesahan betulkah sekarang tak seorang menteri dan tak seorang timbalan menteri berada dalam Dewan. Teruskan. Terima kasih Timbalan Speaker. Dan sebelum saya menyentuh tentang belanjawan pada kali ini, cuma saya ingin Teruskan. Tak apa. Ya, ini kita rekodkan bahawa inilah Kabinet Madani. Timbalan Speaker, saya menyentuh terlebih dahulu tentang seharusnya kita selaku sebuah negara telah bincang tentang pendirian dan kedudukan keadaan yang berlaku di Palestin. Cuma kebimbangan saya berharap kerajaan harus mengambil tindakan yang tegas, pendirian tegas tentang apa yang berlaku di Palestin itu. Kerana kalau kita mengimbau sejarah panjang, mereka tidak mempunyai negara. Dahulu, pada tahun 1948, masa British memerintah menakluki Egypt. Tapi pada hari ini, mereka sudah pun mempunyai keluasan yang dinamakan negara. Jauh besar daripada Gaza, jauh besar daripada Palestinian. Tapi saya berharap kerajaan tegas, bukan hanya pendiriannya tentang Amerika Syarikat telah berpihak dengan pihak Palestin, bahkan juga saya harap cadangan supaya mengambil Netanyahu sebagai seorang kriminal di peringkat terbangsa dan dihukum di Mahkamah Terbangsa kena membinasakan umat yang tidak berdosa di Palestin. Ya. Dan di samping itu, seperti apa yang telah disebutkan oleh Yang Berhormat Tambun, akan ada persidangan OIC. Dan saya harap penegasan tentang masyarakat Arab, pemerintah, negara-negara Arab. Bukan hanya rantau seperti Asia berpendirian tegas, tapi negara-negara Arab yang ada kuasa, ada keuangan mereka. Harus ada kesatuan mereka untuk membela masyarakat Palestin di negara Arab itu. Kalau mereka sebahagian daripada bangsa Arab tidak mempunyai pendirian yang tegas, bukan hanya bicara melaungkan ucapan, ungkapan kita sokong Palestin. Tapi apa langkah yang mereka harus lakukan? Itu yang mukadimah yang saya nak sebutkan. Menyentuh tentang belanjawan pada hari ini, saya akui bahawa ada kebaikan, ada kepincangan. Ya, yang perlu kita terima hakikatnya, dan ini merupakan satu belanjawan yang agak begitu besar, 393 bilion. Dan kalau kita melihat pembangunan hampir 92 bilion. Dan saya nak nyatakan di sini bahawa betapa pentingnya bagi kita untuk memastikan, walaupun tidak ada menteri dan timbalan menteri, mengambil maklum tentang delivery system di negara ini. Ya, kita juga dah lama dalam parlimen dan pemerintahan negara ini. Banyak pelaksanaan projek-projek dan berapa Perdana Menteri yang ada. Kadang-kadang kita dapati dia sampai pun berapa peratus. Saya yakin pembentangan peruntukan 2013. Berapa daripada peruntukan yang kita belanjakan begitu besar yang telah berupaya dilaksanakan oleh pihak kerajaan. Dan saya harap 393 bilion duit ini dapat dibelanjakan begitu, bukan hanya cekap dan selaras dengan apa yang dikehendaki oleh rakyat. Dan saya ingin menyentuh fokus itu Sabah oleh kena masa tidak mengizinkan.
Saya nak nyatakan bahawa dalam belanjawan ini tidak ada langkah untuk memastikan nak membasmi kemiskinan umat rakyat Malaysia di Sabah. Saya dah sebut banyak kali, daripada 10 daerah yang ada di negara ini, dari 10, 8 daerah yang termiskin. Apa inisiatif kerajaan pada hari ini untuk membasmi kemiskinan di 8 daerah di Sabah ini? Ini tidak kelihatan tentang perkara ini. Menyentuh tentang belanjawan, peruntukan, Pen Borneo. Kalau kita dengar, dah berapa Perdana Menteri mengumumkan, Datuk Seri Najib dahulu, tahun 2014, mengumumkan peruntukan 700 km, 13 bilion. Berapa peratus yang telah dicapai? Bawa pengumuman itu sampai ke hari ini. Baru-baru ini dinyatakan bahawa ada peruntukan untuk Pen Borneo. Berapa bilion yang ada. Saya berharap pelaksanaan projek ini bukan hanya berdasarkan cadangan daripada kerajaan negeri, syarikat-syarikat. Go down deeper. Companies that can really deliver to ensure that we can implement Pen Borneo. Money is where leakages is there. Itu yang saya harap, bukan hanya mereka menggunakan landasan yang baru, bahkan juga ada di antara pemilik syarikat-syarikat yang dulu gagal. Ya, berapa syarikat yang kita nakkan supaya memuaskan hati kehendak pihak-pihak tertentu, rakyat di peringkat bawah. Bayangkan Agung pun berbuat lawatan, menunggu kedatangan Agung sampai jam 2 pagi, jam 1 pagi. Jadi yang Datuk Speaker menyentuh tentang apa yang berhubung kait dengan belanjawan. Kalau saya lihat hasil yang diperolehi sebahagian besar daripada cukai. Ya, bukannya sektor-sektor yang lain. Tapi saya melihat bahawa cukai ini merupakan satu kaedah yang boleh digunakan pakai oleh pemerintah untuk mendapatkan hasil. Tapi kalau kita bijaksana juga, cukai ini boleh digunakan to flourish ekonomi yang ada. Boleh menyuburkan keadaan ekonomi di mana-mana negara. Dan saya dapati bahawa kalau kita lihat cukai yang telah dikenakan, saya nak bagi contoh, macam sektor kelapa sawit. Di antara sektor yang memberi sumbangan yang begitu besar, dan di antara tempat yang mengeluarkan kelapa sawit terbesar bukan hanya Sarawak, Sabah. Ya. Tapi kalau kita lihat dari segi keadaan yang ada, kementerian saja, Kementerian Peladangan Komoditi diperuntukkan 730 juta. Ya. Dan sektor ini merupakan di antara penyumbang yang cukup besar kepada negara kita. Dan sektor ini saya tidak lihat ada inisiatif untuk menyuburkannya. Bayangkan, sektor ini berhadapan dengan berbagai tekanan. Income tax saja, cukai yang dikenakan kepada syarikat 24% kepada syarikat. Windfall tax 3%. SST bagi Sabah 7.5%, bagi Sarawak 5%. Lepas itu MPOB SES mengenakan RM16 metric ton for CPO production. Lepas itu immigration pula, buruh yang ada, dikenakan cukai untuk satu orang 2,200 per person levy extensions of workers working above 10 years yang ada. Dan kalau kita melihat bagaimana sektor ini kita nak suburkan, ini yang kita dengar bahawa sebagian besar daripada ladang-ladang besar pun ada yang kecil dah jual dah. Saya bimbang kalau tidak ada inisiatif kerajaan untuk nak menyuburkan, melihat supaya disusun atur keadaan ini. Buruh hari ini tidak cukup. Hampir 20% daripada hasil sektor kelapa sawit di negara ini, 20% tak dapat dituai. Kenapa? Buruh. Kita berhadapan dengan masalah buruh yang ada. Dan saya harap perkara ini dapat diatasi sebaik mungkin. Saya menyentuh tentang sektor-sektor yang contohnya selain daripada kelapa sawit, saya berharap ianya akan dapat ditambah baik dan dapat dikurangkan mengambil perhatian tentang cukai yang dikenakan. Begitu juga dalam sektor pendidikan, sektor kesihatan. Ini sektor saya gembira mendengar bahawa peruntukan untuk pendidikan iaitu 58.7 bilion ringgit. Dan kita nak terima baik. Ini merupakan satu langkah untuk melahirkan human capital yang ada di negara ini, berkeupayaan untuk menjana ekonomi dan mentadbir negara ini sebaik mungkin. Cuma saya berharap keuangan yang begitu besar harus disalurkan kepada sektor-sektor yang amat memerlukannya. Contohnya diumumkan sekolah-sekolah menengah, sekolah-sekolah rendah ada.
Tapi bila saya melihat sebagian besar berada di Semenanjung saja. Minta maaf. Tapi di Sabah mana? Yang ada pun saya nampak sekolah-sekolah yang masih dalam keadaan sekolah rendah berpapan. Kalau pergi Kota Belud tak jauh daripada Kota Kinabalu, ya. Dan dilahirkan sekolah-sekolah ini, saya berharap berdasarkan dengan keperluan, bukan hanya rekomendasi daripada yang berhormat ke ataupun mana-mana pihak tertentu. Ministry of Education go down deeper based on needs yang ada. Di mana sekolah menengah, contohnya di kampung saya pun satu pulau yang besar, sekolah menengah satu saja. Ya, bayangkan berapa jumlah penduduk dia. Dan itu yang saya berharap perlu dilahirkan sebaik mungkin. Dan saya beluran pun dah sebut tentang peruntukan Sabah yang begitu kurang. Saya akui, saya setuju. Ya, bukan hanya dari segi institusi pendidikan yang ada. Dan saya juga berharap dari segi penambahan ilmu yang ada. Guru-guru, banyakkan, latih guru-guru. Bukan hanya dia bilang maths and science. Di luar bandar, peratusan kegagalan anak-anak menguasai sains dan matematik. Dan kita nakkan supaya anak-anak kita, negara kita berhadapan dengan AI, artificial intelligence, all the use of new technology. Tapi malangnya, fokus yang ada, sebagian guru yang ada kita ketandusan di wilayah Sabah yang ada. Dan saya juga berharap sekolah-sekolah yang kita nak wujudkan, belanjalah duit sebanyak mungkin, bukan hanya untuk menyediakan prasarana yang lengkap, bukan hanya tandas. Tablet yang ada, komputer yang ada, tapi saya juga berharap agar penyediaan bekalan elektrik. Kita bagi tablet, kita bagi komputer kepada anak-anak kita. Tapi lampu tidak ada, elektrik tidak ada. Sudahlah elektrik tidak ada, accessibility. Jangan cerita G4, jangan cerita G5, tidak ada. Jadi saya berharap kalau sekiranya kita nak mengimbangi pembangunan di negara ini, di antara bandar dan luar bandar, fokus. Pendidikan is one of the sector. Kesihatan, panjang sebenarnya, banyak perkara saya nak sentuh tentang kesihatan. Mungkin sampun semula. Saya nak habiskan kalau boleh, kerana ya, sedikit masa lagi kalau boleh, Datuk Speaker, itu yang tepat masa. 9 Yang Berhormat Speaker, 10 minit boleh tak? saya ingat kita benarkanlah 10 minit. Lagipun bukan ada menteri yang dengar. Jadi biarkanlah. Boleh tak? Boleh tunggu sampai menteri datang. Yalah. Kalau petang pun dia menteri tak ada juga sama je. So biarkanlah. Kami sanggup tunggu. Kami sanggup tunggu. Jadi yang Berhormat Speaker tak apa, kita dengar. Jangan baca masa. Saya benarkan sempurna untuk habiskan dalam masa yang tinggal. Okey, kita dengar. Jadi saya berharap dari segi sektor pendidikan ini, di antara masalah yang kita sedang hadapi bukan hanya daripada sudut universiti. Kita kena banyak belanja, Datuk Speaker, sebenarnya nak menaja anak-anak daripada luar bandar, khususnya wilayah Sabah. Pasal universiti satu saja, UMS. Bayangkan, ada yang swasta tapi harganya mahal. Kadang-kadang kita hantar sampai ke Sarawak, ke universiti yang ada, tapi belanjanya banyak. Saya ingat rakan-rakan yang berhormat daripada Sabah pun tahu perkara ini. Dan saya berharap akan dapat ditambah baik. Saya tahu belanjanya cukup banyak, tapi bayangkan di situ sektor pendidikan yang ada amat terbatas. Saya bila buat lawatan ke luar bandar, saya dapati di Long Pasir contohnya, tidak ada bilik guru pun. Masa saya Ketua Menteri, saya belanja untuk nak supaya buat tandas saja dengan berbagai kemudahan yang ada. 70,000 satu sekolah rendah yang ada. Bilik guru tak ada. Saya tanya macam mana nak bincang. Datuk Seri, kami kena balik pergi rumah. Balik rumah, bayangkan, saya berharap harus dilihat secara lengkap kemudahan bakalan elektrik. Kalau kita nakkan anak-anak accessible, kita tak mau belanja tablet komputer beratus juta, tapi it's not usable. Tak boleh digunakan sebaik mungkin oleh anak-anak kita. Dan untuk sektor Sempurna, kalau boleh. Terima kasih Tuan. masa singkat sangat. Ya, sikit je. Sebab semalam masa saya berucap, saya minta supaya Kementerian Pendidikan dan KPT, dia tengok betul unjuran dia tu. Kalau bajet yang diperlukan untuk pendidikan tu percentage dia, sekolah rendah, sekolah menengah, IPT dan sebagainya, mungkin dalam konteks Sabah Sarawak juga, dia kena ada framework dia. Berapa persen untuk ini, berapa persen. Itu yang kalau tidak, dia jadi piecemeal. Itu yang buat sana sini tak cukup, buat sini sana tak cukup. Ya, saya ambil perhatian daripada apa yang telah diungkapkan oleh Yang Berhormat. Dan sektor pendidikan juga saya berharap, kadang-kadang saya dapati sistem yang ada, anak-anak terpaksa jalan kaki, berbatu. Bukan hanya di Sabah, di Kelantan, masa saya Menteri Luar Bandar pun, Gua Musang,
dan mengambil masa. Kadang-kadang kalau kita lihat ada di antara anak-anak ni jalan sampai berjam, sampai ke sekolah dah letih dah. Balik gelap dah. Ada kes kejadian berbagai. Rogol lah macam-macam. No, I'm not talking about just fabricating story. This is facts. It's happening in Sabah. Dan bila saya lihat ada anak-anak pun lalu jambatan, titik jambatan yang ada. Dan saya berharap bila kita wujudkan sekolah, sesuaikan sekolah itu diwujudkan oleh kerana ada keperluan dia. Tidak ada keperluan dia, mungkin di antara Kementerian Pengangkutan, Kementerian Pendidikan, kerjasama. Sediakan bas sekolah. Peruntukan 58 bilion ini supaya anak-anak selamat sampai ke destinasi mereka untuk mendapat ilmu dalam jangka masa yang ditetapkan. Kita tak mahu anak-anak sampai jalan kaki begitu lama sangat. Sektor kesihatan. Ini di antara sektor juga saya lalukan. Saya terima kasih kepada Menteri yang amat berhormat Perdana Menteri memberi peruntukan 41 bilion kepada sektor kesihatan yang ada. Dan ini perkara yang cukup penting. Tidak ada artinya orang ada ilmu, ada pendidikan, doktor, PhD, tapi kalau tidak sihat tidak ada guna dia. Tidak ada guna dia manusia mempunyai kekayaan yang begitu besar tapi darah tinggi, kencing manis, berbagai penyakit. Sektor ini cukup penting kepada umat. Dan saya berharap seperti yang saya nyatakan berulang kali, tapi malangnya saya nampak tidak ada dalam belanjawan. Penambahbaikan dari segi hospital yang ada. Pakar pun diumumkan. Bila saya suarakan, cuma saya nyatakan satu pakar jantung di Sabah saja. Tambah dua. Satu di Tawau, satu di Sendakan. Bayangkan di Sendakan, 700,000 orang. Di Tawau lagi banyak penduduk dia. Tapi satu pakar jantung saja. 900,000 people to serve by one pakar doktor jantung. Itu yang saya minta, saya cadangkan. Peruntukan besar daripada kerajaan haruslah dilihat dari segi melahirkan pakar-pakar, go deeper, analyze district area yang ada, penyakit apa yang diperlukan. Ya, kencing manis, orang Kelantan kuat makan gula, mungkin kencing manis. Dan lahirkan pakar-pakar yang bersesuaian dengan penyakit di kawasan yang dihadapi oleh rakyat yang ada. Begitu juga di Sabah. Dan saya lihat ini perkara yang cukup penting untuk membolehkan supaya pakar-pakar jantung ini. Dan di Kota Kinabalu saya dah nyatakan, Queen Elizabeth I, tidak ada dapur. No kitchen. They have to buy food from Queen II, a distance away. Jaraknya jauh. Sampai makanan 700 katil di Queen Elizabeth I. Sampai makanan ke situ dah sejuk dah. Ini orang sakit. Dan saya berharap keadaan ini dapat ditangani dengan baik. Ada kejadian satu dahulu di mana di Kota Kinabalu, ini bukan luar bandar, di bandar. Bahkan elektrik tidak ada. Ya. Yang berhormat pun tahu. Bayangkan, itu yang saya minta supaya lengkapkan kemudahan-kemudahan sektor pendidikannya, kesihatannya, bekalan elektrik untuk mencukupi supaya bila mana keperluan rakyat dalam keadaan berhadapan dengan nak operate, ya, dapat diatasi masalah mereka. Bilik operation pun bedah tidak banyak. My own area bilik bedah tidak ada. Bayangkan kalau nak hantar, insyaAllah akan mungkin ada satu pakar di Tawau. Sekarang tidak ada pakar, tapi saya dipahamkan ada satu pakar jantung. Antar pergi Tawau. Di Keningau langsung tak ada pakar jantung. Berapa distrik di Keningau? Nabawan, Pensiangan, Tenem, Tambunan. Nak pergi Kota Kinabalu 3-4 jam. Bayangkan keadaan ini dah 60 tahun. Kita bersama pembentukan Malaysia. 63. Kemana kita nak bawa umat? They are Malaysian. They need help. Janganlah bagi peruntukan banyak sangat ke Pahang, ke Berat. Bagilah kat Sabah, ya, yang memerlukan juga imbangi kerana mereka menyantuni umat. Cinta negara ini akan ada. Jangan langsung dalam hati kita, kita sayang negara kita. Bukan tak sayang bila kita suarakan ini untuk kepentingan rakyat yang ada. Timbalan Datuk Speaker, dan saya melihat dari segi basmi kemiskinan saya dah sentuh, Kementerian Perpaduan. Bila saya melihat menteri dia ada sini, ya, kawan lama saya, peruntukan 600 juta saja. 600 juta sepatutnya ditambah kerana kita nakkan keadaan negara kita ini yang memerlukan disatukan umat yang ada. Kegiatan, saya dulu Menteri Perpaduan, Menteri Kebudayaan dulu, ya, dan saya tahu bahawa this kind of outfit can be of use to the nation on how we can unite Malaysian, not only using rumah jirannya, tetangga berbagai-bagai. There are a lot of instrument
yang kita guna pakai. Dan saya yakin kalau melihat dari segi belanjawan, saya tak nampak dari segi bagaimana pimpinan kerajaan menuju ke arah how do you unite people. You can unite people to using all sort of things yang kita katakan political means. How do you unite Malaysians? Bond them with the interest. This is our country. This is Malaysian, irrespective of race, irrespective of religion. Tapi kalau kita selaku umat, penyatuan dia untuk ingin berkhidmat kepada negara ini bukan oleh kerana bangsa saya, bukan oleh kerana Sabah, bukan oleh kerana Sarawak, bukan oleh kerana Perlis, bukan oleh kerana Kelantan. Saya yakin kalau itu dapat ditanam menerusi berbagai program yang ada di kementerian, perpaduan ini akan dapat menyelesaikan masalah ini. Datuk Yang Dipertua, saya juga ingin melihat dari segi bantuan subsidi yang ada. There's no clarity dari segi subsidi ini. You know, that's why I said one of the area dalam belanjawan is it doesn't seem to be very transparent. Kerana it should be spelled out dengan izin. What is sort of subsidy that is going to be cut off? Flood the market. But at least as a businessman, saya juga bekas pengurusi listed company. You have to have ample time. At least dalam berapa bulan supaya you can position yourself. Dari segi subsidi yang akan ditarik, using subsidi ini, jadi kita dapat menguruskan keadaan yang ada untuk membolehkan supaya dapat ditekankan. Dan saya melihat bahawa subsidi, contoh bantuan kepada ladang getah. Saya harap kerajaan, Kementerian Komuniti dan juga peladangan, sebahagian bantuan kepada ladang-ladang getah saya nampak ada, alhamdulillah peningkatannya. Cuma bila sampai ke bawah, banyak sangat agensi. Persatuan Peladang ambil, jabatan itu ambil, tak sampai kepada peneroka getah tu. Dan it must be address the issue dari segi ketirisan. Kerana ini merupakan salah satu perkara yang cukup penting. Begitu juga dengan padi. Dan kita berharapan dengan beras. Ini satu perkara yang amat penting kepada kita. Dan saya dapati banyak negara yang makan beras, makan nasi. Jepun diantaranya, Vietnam diantaranya. Tapi tak ada masalah tentang apa yang ada yang dihadapi oleh rakyat di negara itu. Apa yang penting kepada kita, look into it deeper. Itu yang saya cadangkan kepada Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri, supaya ladang-ladang yang ada di Sabah, di Kota Belud dah ada 10,000 ekar hektar, di Terusan Sapi dah ada, di Papar dah ada, di Keningau dah ada. Tambah baik kepincangan masalah yang dihadapi di Kota Belud, di daerah-daerah yang ada. Jangan buat libatkan Felda, Felkra, new initiative, belanja banyak, sedang keuangan kita amat terbatas. Masa sudah tamat. Dan saya berharap banyak lagi perkara yang saya nak sentuhkan. Datuk Speaker, terima kasih banyak atas apa yang telah dinyatakan, ruang yang telah diberikan. Saya berharap usaha yang dilakukan oleh pihak kerajaan, saya tekankan kembali, delivery system, belanja banyak, dan bukan kita tak menerima baik, ada kebaikan dia, ada kepincangan dia. Dan saya harap beberapa cadangan yang kita kemukakan dalam perkara ini, pelancongan satu sebenarnya dengan keselamatan. Kawasan saya masih lagi, baru saya diumumkan oleh Menteri Dalam Negeri. Bayangkan negara ini selamat, tapi ada perintah berkurung di kawasan saya. Macam mana selamat dia? Tambah baik dengan peralatan. Ya, masa sudah bukan tamat, hanya dengan sistemnya. Begitu juga pelancongan, disempurna di antara sektor pelancong. Last month saya mempunyai pelancong datang dari China 1,900 from China alone. Tak masuk daripada local turis yang ada, hampir 3,000 pelancong. Tapi kemudahan asas, kita kutip hasil dari sektor pelancongan, kembalikanlah. Nak buat JT pun kita kena belanja. Nak bantu sektor pertanian, pelancongan kita kena belanja. Saya berharap Kementerian Pelancongan juga melihat keadaan ini supaya bantuan kepada sektor pelancongan ini dapat kita lihat secara serius. Terima kasih banyak atas Terima kasih yang berhormat sempurna. Terima kasih. Ahli-ahli yang berhormat, memandangkan sekarang jam telah menunjukkan pukul 1:11 tengah hari, saya menangguhkan mesyuarat sekarang dan akan bersambung semula jam 2:30 petang.